Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan semalam sampai sekarang ialah siapa dalang, siapa orang tertentu yang dikatakan oleh Hadi Awang kononnya menawarkan supaya PAS masuk dalam kerajaan perpaduan. Sehingga kini masih tidak ada yang disebut orang tertentu itu oleh Hadi Awang. Namun ada media massa sekarang membocorkan kononnya orang yang menghubungi itu kononnya adalah Rafizi Ramli. Namun muncul Rafizi Ramli dengan tangkas dan segera mantap sekali membuat penafian. Rafizi mengatakan bahwa PKR tidak pernah menawarkan PAS menyertai kerajaan perpaduan. Rafizi menafikan PKR tawar PAS sertai kerajaan perpaduan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menafikan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahwa PKR dan ada menawarkan parti itu untuk menyertai kerajaan perpaduan. Sebaliknya, Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan berkata pihaknya juga tidak tahu bagaimana dakwaan itu timbul. Sedangkan beliau terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 lepas. Saya tak pernah dengar dakwaan PAS ditawarkan masuk kerajaan perpaduan. Sedangkan saya adalah antara 3 individu dalam PKR yang banyak merundingkan pembentukan kerajaan perpaduan selain Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Saya tidak tahu ini cerita zaman bila, tapi saya boleh bagi tahu. Sepanjang saya terlibat dalam pembentukan kerajaan perpaduan, saya tidak tahu langsung tentang perkara ini, tawaran ini, kata Rafizi. Kecualilah ada sesiapa yang lain yang buat tawaran, katanya kepada pemberita di Iskandar Putri hari ini. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata demikian selepas menghadiri sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 di Majlis Bandaraya Iskandar Putri di Iskandar Putri hari ini. Semalam Abdul Hadi dipetik sebagai berkata pernah dihubungi beberapa kali oleh orang tertentu yang didakwa menawarkan untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, apa yang dinyatakan Rafizi Ramli ini adalah sangat-sangat tepat. Apabila Rafizi kata, dia tak pernah dengar tentang tawaran yang dikatakan oleh Hadi Awang ini. Dan mungkin apa yang disebut oleh Hadi Awang itu sebenarnya berlaku sejak zaman dahulu kala. Mungkin zaman dinosaur dulu kah, zaman sebelum munculnya paleolitik kah, kita pun tak tahu. Mungkin hanya dia reka-reka kah? Mungkin hanya untuk menarik perhatian PKR kah? Saya pun tak tahu. Ataupun mungkin untuk mewujudkan keretakan dalam PKR dan kerajaan perpaduan kah? Kita pun tak tahu. Kalau ada pemimpin daripada bersatu kata itu adalah strategi Anwar, saya kata mungkin itu adalah strategi daripada PAS. Mungkin itu adalah strategi daripada Hadi Awang. Strateginya untuk mewujudkan perpecahan, mewujudkan salah sangka, strategi mungkin PAS, strategi PAS untuk mewujudkan prasangka negatif antara parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan. Jadi nasihat saya kepada kerajaan perpaduan, khususnya komponen-komponen parti politik yang ada dalam kerajaan sekarang, kena bersabar. Jangan percaya dengan kata-kata orang di luar daripada keluarga. Kerana biasanya apa yang dikata di luar keluarga itu lebih banyak cerita hantunya daripada apa yang dipercayai. Lebih baik percaya apa yang berlaku di dalam rumah sendiri. Jangan menyibuk dengan rumah orang lain, kerana rumah sendiri ada banyak perkara yang nak diperbaiki. Jadi saya gembira apabila saudara Rafizi Ramli
membuat penafian ini dengan segera, tidak membiarkan isu ini melarut, tidak membiarkan isu ini terus menghantui parti perpaduan kerajaan dan tidak menghantui pimpinan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Jadi sebab itulah ada ramai netizen mengatakan, kalau benar berlaku, jangan cakap-cakap orang tertentu. Jadi orang berani sebut orang tertentu itu. Siapa orangnya? Jadi perkara itu mengatakan, mengaitkan sekali lagi pas dengan permainan 3 kolam. Sekarang bermain dengan Perikatan Nasional. Tapi nak kaitkan diri pula dengan kolam ketiga, yaitu dengan Pakatan Harapan. Tapi jawaban daripada Zahid Hamidi memang padu. Apabila Zahid Hamidi kata, jangan nak perasan. Jangan perasanlah, kata begitu. Zahid kata kepada Hadi, tak payah perasan. Jangan perasan yang Anda ditawarkan sertai kerajaan. Mungkin Zahid Hamidi dah muak. Mungkin Zahid Hamidi dah serik ada kerjasama dengan parti PAS. Sehingga dia kata, jangan perasanlah. Tak payah perasan untuk diajak menyertai kerajaan perpaduan ini. Sebelum kita teruskan, apa pendapat Anda tentang isu dan juga pendedahan Hadi Awang yang mengatakan ada orang tertentu menghubungi dia untuk ditawarkan menyertai kerajaan perpaduan? Adakah Anda setuju kalau PAS masuk bersama dalam kerajaan perpaduan ini? Kalau Anda tanya, saya rasa tak payahlah. Tak payahlah masuk dalam kerajaan perpaduan ini, biar dia jadi pembangkang saja bersama dengan parti Bersatu. Karena tidak ada keperluan pun PAS diterima dalam kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini sudah cukup kukuh. Sudah ada 2/3 di Dewan Parlimen. Jadi nak apa lagi? Itu persoalan dia. Nak apa lagi? Apa kelebihan? Apa keuntungan? Apa sumbangan PAS kalau masuk menyertai kerajaan perpaduan? Pada pendapat saya, dari segi politiknya tidak ada keuntungan langsung, bahkan mungkin itu akan menyebabkan satu gelombang keretakan berlaku dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Jadi tepatlah kata Zahid Hamidi, jangan perasan kepada Hadi. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyangkal dakwaan PAS Hadi Awang bahwa parti itu ada menerima tawaran untuk bersama-sama dengan kerajaan sekarang. Jadi Zahid Hamidi menafikan, dia kata jangan nak perasanlah. Jangan nak perasanlah, kononnya ada orang tawarkan sertai kerajaan perpaduan. Katanya pada sidang media di Bagan Datuk Perak, seperti dipetik berita harian hari ini. Saya rasa pun tidak akan adalah yang akan menawarkan kerjasama dengan PAS ini dalam kerajaan perpaduan. Karena macam yang saya cakap tadi, apa kelebihan, apa keuntungan kerajaan perpaduan yang ada sekarang kalau PAS masuk menyertai kerajaan perpaduan ini? Tidak ada keuntungan lagi. Sebab 2/3 dah tercapai. Selain itu, kalau benar PAS nak masuk kerajaan perpaduan ini dengan ikhlas dan jujur, sudah lama sepatutnya dia menyertai kerajaan perpaduan ini. Ketika titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong dahulu lagi nih, sepatutnya PAS dan Bersatu sudah menerima titah nasihat ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong itu. Tetapi macam yang kita tahu, dengan bongkak dan sombongnya Muhyiddin kata dia menolak cadangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong itu dengan cara tidak menandatangani cadangan yang di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Siapa yang tanda tangan? Hanya Anwar Ibrahim yang setuju. Akhirnya mereka kerugian besar apabila yang digendong berciciran, yang dikejar langsung tak dapat. Sehingga kini masih tular dalam media sosial, masih ditroll di media sosial berkaitan dengan kata-kata Hadi Awang mengatakan
Kami dah cukup nombor, tak lama lagi nak angkat sumpah di Dewan pula, di Istana Negara. Akhirnya ditroll pula oleh netizen. Mereka kata, iya boleh angkat sumpah di bukan Dewan Istana, tapi Dewan Budaya. Karena mereka mengaitkan dengan lakonan semata-mata. Jadi saudara-saudara sekalian, tiada kelebihan untuk Perikatan Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional maupun Kerajaan Perpaduan ini untuk menerima kehadiran parti PAS dalam kerajaan. Jadi ngamlah apabila Zaid kata jangan nak perasan. Zaid berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan yang dibuat Hadi semalam bahawa dia beberapa kali dihubungi oleh orang tertentu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Zahid berkata, dia tiada pengetahuan dengan perkara itu dan menasihati PAS agar kekal bersama Bersatu dan parti-parti lain dalam Perikatan Nasional. Kata beliau lagi, jangan perasan ada sesiapa nak tawarkan pada Hadi, kata Zahid Hamidi lagi. Semalam Hadi Awang mendakwa dia beberapa kali dihubungi oleh orang tertentu yang menawarkan kerjasama dengan kerajaan perpaduan. Hadi mempersoalkan tawaran itu dengan berkata, ia sepatutnya memberi kelebihan kepada PAS kerana parti itu mempunyai kerusi parlimen lebih banyak daripada parti lain. Nah, nampak kan? Itu kelebihan kepada PAS. Tapi kelebihan kepada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan Kerajaan Perpaduan macam tak ada je. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bagi anda yang kali pertama menyertai channel ini, tekan butang subscribe, itu percuma. Dan anda dapat ulasan-ulasan percuma daripada saya. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.